Bertemu kembali penentasan berita edisi 1460 antara empat paparan utama malam ini. Walaun minta murid belajar dalam jamban. Mahyadin kini berlaga hero Felda. Agenda kos sara hidup rakyat diutamakan. Berkatalah benar walaupun busuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Julai lalu Kementerian Pendidikan KPM memberi tempoh 3 bulan kepada setiap sekolah untuk menyelesaikan kerja penyelenggaraan tanda sekolah demi keselesaan pelajar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ketika ini pihaknya dalam proses mengagihkan peruntukan RM70,000 kepada setiap sekolah di seluruh negara. Kita akan berikan peruntukan penyelenggaraan kepada semua sekolah di bawah KPM akan menerima kira-kira RM70,000 untuk penyelenggaraan. Kami hanya beri 3 bulan sahaja untuk semua sekolah melaksanakan program ini dan mahu melihat hasil dan impak kepada kerja menaik taraf tanda sekolah, katanya dalam satu kenyataan di Petik Media. Untuk makluman, sebanyak RM650 juta daripada keseluruhan RM1.4 bilion peruntukan bagi menambah baik bangunan sekolah daif di seluruh negara diagihkan kepada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM bermula akhir Julai. Ia termasuk perbelanjaan membaiki kemudahan tandas yang sentiasa menjadi keutamaan, sekaligus memberikan keselesaan kepada pelajar dan semangat untuk mereka hadir ke sekolah. Pasukan Petugas Khas Reformasi Sektor Awam STAR di bawah Ketua Setiausaha Negara KSN akan memastikan pelaksanaan bagi baik pulih bangunan daif di sekolah disegerakan. Daripada jumlah itu, setiap sekolah peroleh RM70,000 untuk penyelenggaraan kecil termasuk tandas. Sebab itu juga merupakan antara fokus Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai bukti apa yang dikatakan di Kota Kerajaan Madani, tandas di sebuah sekolah di Sekolah Kebangsaan Air Hitam Labu, Kampar meraih perhatian ramai kerana kelihatan sangat cantik seperti di hotel setelah diubah suai dan diperbaiki untuk keselesaan pelajar. Menerusi perkongsian seorang pengguna di laman X, transformasi tersebut dibuat menggunakan peruntukan oleh Kementerian Pendidikan KPM sebanyak RM70,000. Jika anda melihat gambar tandas yang dimaksudkan itu, tentu anda semua terkesima dengan kecantikan yang terhasil dengan bajet yang diberikan. Kalau sebelum ini Tan Sri Mahyadin Mak Yassin renovate kediaman rasmi Perdana Menteri ketika pentadbirannya sehingga mencecah RM38 juta, PMX pula menggunakan jumlah yang sama untuk membaik pulih tandas di 542 buah sekolah. Perkongsian gambar-gambar terkini keadaan tandas tersebut menerima pelbagai respon daripada rakyat Malaysia. Namun di sebalik pelbagai pujian yang diberikan oleh mereka yang menghargai kerajaan kerana mengutamakan keselesaan generasi pelajar, suara hasad dengki dan busuk hati para penyokong pembangkang turut membanjiri ruang komen. Berikut adalah di antara komen-komen negatif yang diterima. Wahid Jusof, buat tandas cantik-cantik supaya senang kencing rakyat. Jid Aris pula, projek perindahkan rumah setan, kecoh dan bangga macam bina masjid, bina rumah anak yatim. Madi pula menulis, boleh tidur dalam jamban dah lepas ini. Salmizu Azwan pula, RM70,000 untuk tandas. Rumah sebiji dah boleh siap dengan RM70,000 itu. Pok Dil, bolehlah belajar dalam jamban lepas ini. Demikian antara komen para walaun yang busuk hatinya dengan kejayaan dan kesungguhan pihak kerajaan dalam memberi keselesaan para pelajar yang juga terdiri daripada anak-anak mereka. Kelihatannya apa sahaja yang dibuat oleh pihak kerajaan tidak kena di mata mereka. Kenapa? Kerana gila meroyan para pemimpin Perikatan Nasional dan para pengikutnya makin teruk dan tidak akan tersembuh lagi. Bukankah di dalam Islam apabila kita mempelajari ilmu ibadah atau fiqh,
Allah menyeru kita untuk memahami ilmu taharah atau kebersihan terlebih dahulu. Barulah kita diajar tentang solat, puasa dan lain-lainnya. Namun kenapa mereka yang meraung kononnya memperjuangkan Islam bising dengan usaha murni yang dituntut agama? Mungkin KPM wajar untuk mempelajari bagaimana PAS menguruskan sekolah, mahat tahfiz dan tadika pasti dengan bangunan yang ala kadar dan tidak seberapa. Tandas tidak terurus, masuk saja kawasan sekolah, bau tandas melantun hingga ke hidung. Tidak mengapa, para asatizah PAS boleh menutup hidung mereka dengan niqab atau dengan ekor serban mereka. Buat apa hendak dibazirkan duit rakyat untuk memperbaiki tandas atau jamban sekolah? Bukankah lebih baik digunakan untuk sedekah pengundi ketika pilihan raya agar pengundi dapat mengundi calon PAS seperti yang berlaku di Kuala Terengganu dan Kemaman? Tidak begitu, para walaun. Patutlah pembangkang selalu memaki hamun, menyebar fitnah dan bercakap lucah. Rupanya kotor hati mereka sekotor jamban yang dikatakan rumah setan. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Dalam kehangatan kempen pilihan raya di Felda Pelangai, tiba-tiba pengundi di sana diingatkan agar tidak bernostalgia dengan segala jasa UMNO dan Barisan Nasional BN. Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN, Ahmad Fadli Syari, dengan selamba mengingatkan peneroka mengenai budi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri dalam teori penyelesaian hutang mereka kepada Felda. Kita tahu bagaimana jasa Mahyadin sebagai Perdana Menteri Malaysia mewakili PN dari tahun 2020 hingga 2021 yang mengemukakan teori penyelesaian hutang yang ditanggung peneroka Felda. Dan ini perkara yang tidak boleh dinafikan walaupun tahu Perdana Menteri PMX hadir dengan pelbagai teorinya bahawa dialah yang menyelesaikan masalah, dialah yang mengemukakan penyelesaian. Tetapi tuan-tuan pun tahu perkara yang tidak boleh dinafikan memberi penyelesaian kepada masalah Felda adalah Mahyadin. Sekarang ini bukan lagi zaman untuk terhutang budi dengan UMNO BN. Saya tahu, saya faham tuan-tuan yang ada di Felda khususnya saluran 1 dan saluran 2 rasa terhutang budi dengan UMNO BN. Kita rasa nak bayar balik jasa mereka, katanya dalam ceramah Mega PN di Dataran Purnama Simpang Pelangai dekat Bentong malam semalam. Namun sayang hanya dihadiri oleh 200 orang termasuk Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Minta maaflah, bukan saya nak serang UMNO, bukan saya nak memperlekehkan UMNO BN, tetapi di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini UMNO sudah hilang hala tuju dan sudah pun tenggelam jati dirinya. Mereka terpaksa berkongsi kuasa di peringkat nasional, bahkan di peringkat negeri pun dengan orang yang selama ini mereka serang, mereka jadikan musuh, katanya lagi. Geli hati betul. Sekarang ini siapa yang menyeru kepada kaedah tidak mengenang jasa kalau bukan PAS dan Perikatan Nasional? Apa sangat jasa Mahyadin jika sekadar teori penyelesaian hutang, jika hakikatnya berpuluh tahun Felda dibela dan dibela, diperkasa oleh UMNO BN? Apa yang cuba dinafikan si Dangkal Fadil? Bila masa Mahyadin menyelesaikan hutang Felda ketika beliau menjadi Perdana Menteri, Fadli bermimpi atau berhalusinasi sebesar mana jasa Mahyadin sehingga tanpa rasa malu bila boleh menghasut warga Felda melupakan jasa UMNO dan BN. Di sini pun anda sudah boleh melihat hati perut PN. Kenapa tiba-tiba Mahyadin nak jadi hero Felda? Tidak malukah beliau untuk diangkat sedemikian? Bukankah kerjanya hanya tahu menghasut warga Felda, membenci dan memusuhi kerajaan Madani yang kononnya ada UMNO dan DAP? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu warga Felda bahawa mereka tidak sepatutnya melihat DAP sebagai musuh. Berucap pada karnival segalanya Felda di Felda Cememoy di Bentong, Anwar berkata DAP adalah salah sebuah parti kerajaan yang memberikan sokongan kepadanya untuk melupuskan hutang peneroka sebanyak 8.3 bilion ringgit. Saya bentang di Jemaah Menteri, kena bentang dalam Jemaah Menteri nak sign 83 bilion ringgit ini. Bila saya bawa ke Kabinet Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong. Timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah Yusof dari Sarawak pun sokong. Anthony Locke, Setiausaha Agung DAP, dia sokong. Dia kata ini untuk orang Felda yang susah, tak ada masalah. Yang nak marah DAP ni apa pasal? Kerana dia Cina, Melayu dalam DAP pun ada rara, kata Anwar berseluruh, merujuk kepada ahli Parlimen Bentong Yung Sefura Uthman. Anwar juga membidas ahli politik tertentu yang menurutnya mengelirukan peneroka Felda untuk mempercayai kononnya lembaga tabung haji TH dijual kepada orang Cina. Berapa ramai orang datang ke Felda fitnah kata tabung haji telah diambil kerajaan masa itu oleh Lim Guan Eng dan dijual hak Melayu bagi kepada Cina. Ramai yang percaya kerana yang cakap itu kadang-kadang ustaz, dia kadang-kadang pakai kopiah putih
jadi percaya, katanya. Tambah Anwar, selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri, beliau telah menyemak fail tabung haji dan mendapati dakwaan itu tidak benar sama sekali. Jika tidak benar, apakah maknanya? Maknanya selama ini segala dakwah dan naratif yang dibawa PN untuk menghasut orang Melayu adalah fitnah durjana sang lebay dan Pak Kiai. Di sini Mahyadin minta diangkat menjadi hero untuk Ahmad Fadli Syari. Boleh cuba lain kali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pengedaran beras putih tempatan atau BPT lebih proaktif terutama bagi kawasan-kawasan pedalaman sebagai usaha mengurangi kesulitan rakyat dalam mendapatkan bekalan beras. Beliau berkata agensi-agensi kerajaan seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP perlu bertindak sedemikian sebagai agensi pengedar susulan langkah intervensi yang diumumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL bilangan 2 tahun 2023 yang turut berbincang berkenaan dengan kawalan harga bagi ayam bulat standard dan telur ayam yang dilaksanakan sejak Februari. Adalah penting supaya hala tuju kawalan harga ayam dan telur ini dapat dimuktamadkan bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan, katanya dalam kenyataan di petik media. Sebanyak 3 kertas pertimbangan dan 2 kertas makluman yang menjurus isu berkaitan kos sara hidup dibentangkan semasa mesyuarat tersebut. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata meskipun kadar inflasi dalam negara mereda kepada 2.0% iaitu kadar terendah dalam tempoh hampir 2 tahun, Kerajaan Perpaduan kekal komited meneruskan program-program intervensi melalui inisiatif Payung Rahmah dan Jualan Agromadani. Katanya inisiatif ini diteruskan dengan kerjasama kerajaan negeri yang akan memanfaatkan rakyat dalam usaha berterusan Kerajaan Perpaduan menangani isu kos sara hidup rakyat. Kerajaan Perpaduan juga prihatin terhadap kepentingan rakyat ke atas akses bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya supaya rakyat mengetahui harga yang perlu dibayar dan mampu untuk membuat pilihan. Telah menjadi keutamaan Kerajaan Perpaduan untuk memastikan mekanisme penjualan ubat adalah lebih telus untuk memanfaatkan rakyat melalui mekanisme paparan harga. Mesyuarat bersetuju supaya perkara ini diperincikan oleh kementerian sebelum dimuktamadkan, katanya. Pada masa yang sama, Anwar berkata kerajaan juga peka terhadap kemungkinan gangguan bekalan gula sekiranya tiada tindakan segera dilaksanakan bagi menangani isu berkaitan peningkatan harga gula mentah dunia. Sehubungan itu, katanya kesemua perkara ini akan dibentangkan di dalam mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan hala tuju serta dimuktamadkan. Mesyuarat tersebut turut mengambil maklum perancangan serta pelaksanaan pengkalan data utama kerajaan padu oleh Kementerian Ekonomi. Katanya NAKOL juga mendapat penjelasan daripada Bank Negara Malaysia BNM bahawa bank utama dan penyedia perkhidmatan e-dompet yang menerima pembayaran melalui Duit Now QR telah mengumumkan bahawa mereka akan terus mengecualikan fee transaksi ke atas perniagaan mikro dan kecil. Selain itu, Payments Network Malaysia Sdn Bhd PNET juga akan memperuntukkan sumber bagi membantu membiayai kos yang ditanggung oleh penyedia perkhidmatan pembayaran, terutamanya penyedia bukan bank yang terus menawarkan pengecualian penuh kepada perniagaan mikro dan kecil. Saya turut mengulangi penekanan agenda utama Kerajaan Perpaduan dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat. Diberikan perhatian yang serius agar rakyat menerima manfaat secara terus bagi setiap inisiatif dan strategi yang dilaksanakan, tegas beliau. PMX turut menyeru agar semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri serta pertubuhan bukan kerajaan NGO perlu bekerjasama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Malaysia Madani terus diperkukuhkan. Selamat maju jaya untuk setiap usaha dan langkah yang diambil kerajaan. Semoga ianya dipermudahkan dan diberikan ganjaran. Amin. Berita ini merupakan tambahan kepada isu tandas sekolah cantik yang telah dan sedang diperbaiki di seluruh negara sehingga menjadi buah mulut jahat para penyokong Perikatan Nasional yang tidak pernah berpuas hati dengan kemajuan dan perubahan yang dibawa Kerajaan Perpaduan Madani. Hari ini Jom Channel membawa sedikit kelainan dengan berkongsi secara santai satu hantaran di Facebook yang dibuat oleh salah seorang rakyat Malaysia yang sangat jujur dalam memberikan penilaian beliau. Malah ianya turut disokong dan diperakui oleh ramai orang. Perkongsian salah seorang pengguna Facebook telah menarik perhatian penulis skrip rentasan berita malam ini untuk berkongsi pengalaman yang sama. Cuma perbezaannya, beliau mengalami mimpi ngeri itu dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini. Namun penulis skrip
mengalaminya sejak 32 tahun dahulu ketika berulang-alik menuntut ilmu sebagai seorang pelajar di sebuah kolej agama di Kuala Terengganu. Kami akan berkongsi hantaran yang dibuat tanpa meminda walau satu perkataan sekalipun, dan jika diamati tiada satu pun perkataan kasar atau tidak beretika yang dilontarkan beliau. Ia dilihat wajar. Kau tak payah peliklah tengok walaun menggelupur bila orang mula kongsi gambar-gambar tanda sekolah dah cantik lepas dibaik pulih hasil peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Hati punyalah busuk sampai panggil PM tandas. Apa nak dihairankan? Pengalaman aku yang dah berapa kali bermusafir ke Masjid Rusila yang boleh dianggap tanah suci keempat bagi para walaun ni, tandas dia punyalah busuk dan kotor. Tak tergambar dengan kata-kata. Ironinya, masjid yang sama hari-hari cerita pasal Islam. Tiap-tiap tahun buat ijtimak tarbawi. Canang puak tu tak betul, puak ni tak betul, puak tu khadam, sekular bla bla bla. Entah tarbiyah apa dan Islam jenis macam mana mereka faham sampai masjid yang dianggap mulia sebab ada tuan guru tapi gagal teruk bab kebersihan. Walaun yang baca ni mesti jam. Nak nafi macam mana kalau dah memang realiti? Berkata benarlah walaupun busuk. Masing-masing dah merasa pengalaman ngeri masuk tandas puaka itu. Lagi 30 meter dari pintu tandas pun dah meruak baunya. Jadi janganlah pelik kenapa otak walaun penuh tahi. Tandas bersih ini tak ada dalam kamus hidup depa. Kah. Demikian antara luahan hati salah seorang musafir yang singgah di Masjid Rusila, iaitu di tempat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyebarkan ilmu dan memberi amanat kepada para walaun sejak berpuluh tahun dahulu. Pengalaman bau hancing, bau najis yang busuk dan menjijikkan itu pastinya telah dilalui oleh orang ramai atau para walaun ketika singgah atau menuntut ilmu di tanah suci keempat itu. Termasuklah pengalaman penulis skrip berita ini, di mana mereka letakkan kedudukan kebersihan yang dikatakan sebahagian daripada iman yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ada antara bekas walaun yang komen dengan mengaku pernah singgah di Masjid Rusila zaman walaun dahulu. Beliau pernah tidur di sana ketika ijtimak tarbawi. Bila sampai masa nak ke tandas atau mandi, tidak dapat dibayangkan. Malah ada yang membandingkan tandas di Thailand yang jauh lebih bersih beribu kali jika dibandingkan dengan tandas di Masjid Rusila. Lagi Muslim friendly katanya. Jadi tidakkah PAS dan orang Islam merasa malu? Setelah beberapa jam hantaran itu tersiar, belum ada lagi walaun yang mampu menafikan keadaan itu. Ternyata benda aib puak walaun ini semua tersimpan kemas dalam poket mereka. Semoga apa yang dikongsikan pengguna Facebook secara santai ini dapat membuka mata kita semua tentang apa yang dikatakan sebagai kebersihan dalam Islam dan usaha kerajaan untuk memastikan pelajar menuntut ilmu dalam keadaan selesa dan bersih. Bukan hanya sekadar memegang tasbih, berserban dan berjubah labuh dianggap sebagai Islam sejati, sedangkan asas kebersihan sebelum beribadah kita membuangnya jauh. Malulah dengan orang bukan Islam atau negara bukan Islam atau tempat ibadah bukan Islam yang jauh lebih bersih daripada kita yang kononnya siang malam melalak menjaga Islam tetapi tandasnya jijik dan memualkan. Suka diingatkan kepada wakil rakyat pembangkang dan para walaun supaya jangan menghentam semua yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Apa yang baik yang memberikan manfaat kepada rakyat yang sudah atau sedang dilaksanakan perlulah disokong, walaupun kami tahu pujiannya jauh sekali. Rasanya berdiam diri mungkin jauh lebih baik. Jika kekurangan mereka pula boleh diberikan pandangan dengan bijaksana dan rasional, bukan dengan cara memerli, memaki hamun atau mengadu domba. Kerana bimbang, tutup di atas, di bawah terselak, tutup di bawah, dada pula yang terbuka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.